Shalom. 弟兄姊妹们平安。 Setelah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi Tuhan dengan teguh beriman di tengah arus budaya dunia. 我们一同默想今天神的话语，是我们在这个世俗的洪流中，我们以坚定的信心的爱神。 Mari saudara, saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. 一同翻开圣经，取自提摩太书3章1到4节。 Kita akan baca dalam bahasa Indonesia kemudian bahasa Mandarin. 提摩太书后书3章1到4节，先有印语阅读，稍后用普通话汉语来诵读。 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 提摩太后书3章1到4节，你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、毁谤，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能制业，性情凶暴，不爱善良，卖主卖友，任意妄为，自高自大。 爱厌乐，不爱神。 Saudara, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. 我们低头祷告。 Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. 神啊，你的约瑟神的话语是我们脚前的灯，路上的光。 Oleh sebab itu singkapkanlah kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. 为此，求主向我们揭开你的话语， Agar supaya kami mengerti jalan-jalan Tuhan. 好让我们理解神的真道。 Kami mau mencintai firman-Mu, kami mau merenungkannya pada saat ini. 我爱神的话语，并好好的深思神的话语。 Karena perintah-Mu membuat kami lebih bijaksana daripada siapapun. 因为神的话语让我们能够更胜过他人的智慧。 Sebab peringatan-peringatan-Mu membawa hidup kami di dalam jalan Tuhan. 因为神的诫命引领我们走向神的真道。 Sehingga kami tidak mengikuti arus budaya dunia ini. 为此，我们不跟随世上的潮流， Tetapi melalui firman kami dipimpin di dalam jalan terang 乃是 jalan 由 Tuhan. 神的话语引导我们走向光明之道。 Tuhan, pakailah hamba-Mu yang menerangkan firman-Mu 求主使用你为讲解你话语的仆 dan 人， juga yang menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 并且以传译汉语普通话的仆 Pakailah 人。 kedua hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan 求主使用成为你手上恩手的器皿， untuk melalui kedua hamba-Mu Roh Kudus bekerja di dalam dan melaluinya menjadi berkat bagi kami 透 semua. 过神赐你的引导，透过2位仆人的传讲，让大家能够成为神福福的渠道。 Kami serahkan waktu-waktu kami merenungkan firman-Mu menjadi waktu milik Tuhan sendiri. 我们把以上我们要默想神话语的片刻宝贵的时间，成为神具有的时间。 Demi nama Tuhan Yesus 光 kami 靠我 berdoa. 主耶稣得胜之名祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara, apakah kekuatan terbesar di dalam dunia, saudara? 是弟兄姊妹，世上最大的力量是什么呢？ Apakah bom atom 是原子弹嘛， atau nuklir, saudara? 或是核武器？ Saudara, perang dunia kedua 第二次世界大战 itu diakhiri dengan senjata bom atom. 那个时候以原子弹来结束。 Bom atom yang dijatuhkan sekutu di atas kota Hiroshima dan Nagasaki, saudara, menyebabkan Jepang menyerah. 联军投下2颗原子弹在日本的领土上，导致日本投降。 Dan dengan itu berakhirlah perang dunia kedua. 为此，第二次世界大战就如此告终。 Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, 金正恩是北韩的领袖， sering membuat ancaman yang membuat cemas negara-negara tetangganya. 是经常以核武器来威胁他的邻国。 Negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang. 东亚国家如南韩、韩国和日本， Apa yang menyebabkan negara-negara ini cemas terhadap ancaman itu, saudara? 为何他们因为这是威胁而感到不安？ Yang membuat cemas adalah kalau Korea Utara betul-betul memiliki senjata nuklir. 若是北韩确实拥有核武器的话， Dan keadaan yang tidak pasti ini bisa mengakibatkan krisis nuklir yang mengancam negara-negara 在这个 sekitarnya. 不动荡的年代中，这么核武器的威胁是非常的明显的。
Peristiwa-peristiwa ini memang menunjukkan bahwa negara yang punya senjata nuklir memiliki posisi tawar yang tinggi di kancah internasional. 那么这些事件显明，这些拥有核武器的国家，在这个世界上的政坛论坛、经坛中，他们有谈判的筹码。 Anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah negara-negara yang memiliki hak istimewa, yaitu hak veto. 联合国的常委都是一些拥有否决权的国家，都是拥有核武器的国家。 Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan yang sudah diambil bersama. 否决权利就是能够否决联合国已经决定的一些的议案。 Kalau salah satu daripada anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu tidak setuju, maka bisa membatalkan keputusan yang sudah diambil. 要是在5个常委国家有一个国家的否决权，那么它的否决权能够让联合国所决定的议议都被否决了。 Apa saudara yang menyebabkan mereka istimewa? 那么为此他们是非常有特殊的权利呢？ Nuklirlah yang menjadikan mereka memiliki hak veto itu, saudara. 就是因为他们具备有核武器，核武器让他们拥有否决权。 Jadi saudara lihat betapa besarnya kuasa yang namanya nuklir itu. 因此，弟兄姊妹们看到核武器具备有非常惊人的力量。 Tetapi saudara, nuklir bukanlah kekuatan yang terbesar. 可是，弟兄姊妹们，核武器并非最大的力量。 Kalau bukan nuklir yang terbesar, lalu apa yang terbesar? 然而，是不是核武器是最大的力量？然而，什么这叫最大的力量呢？ Apakah iman yang terbesar? 是不是我们的信心和信仰是最大的力量吗？ Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut. 岂不是主耶稣说到，要是有一颗像芥子般的信仰，让山挪去，山也会挪去。 Luar biasa sekali bukan, saudara? 这个不是非常了不起的事吗？ Kalau begitu, imankah yang terbesar? 若是这样的话，是我的信心是最大的力量。 Saudara, iman memang memiliki kuasa yang sangat besar, tetapi bukan terbesar. 确实，信心有非常大的权力，但是并非最大的力量。 Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan demikian. 在哥林多前书13章3节，圣经说到。 Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 如今长存的是有信、有望、有爱，这3样，其中最大的是爱。 Jadi Alkitab menyaksikan yang terbesar adalah kasih. 因此，圣经见证最大的力量就是爱。 Saudara, ada suatu kisah yang melukiskan akan hal ini. 弟兄姊妹们，有一则故事作为背景。 Suatu ketika di sebuah dusun yang kecil di daerah tepi pegunungan di Rusia. 在俄罗斯一个深山偏远的小村里头， Di situ digemparkan dengan sebuah peristiwa. 那在那个小村里被一件事轰动了。 Seorang bayi berusia 6 bulan hilang diculik. 有一位小6个月的婴孩被人带走了，拐走了。 Yang mengemparkan penculiknya adalah seekor beruang gunung yang liar, beruang Rusia yang ganas. 那么被带走的小孩是有一位在俄罗斯国家是一个大熊，野熊。 Sang bayi ditinggal sendirian sebentar saja di pekarangan, saudara. 那么这个小孩就是当时在一会儿，有在这个院子里头。 Tiba-tiba seekor beruang mengambilnya dan membawanya lari menuju ke sarangnya di sebuah puncak bukit yang tinggi dan terjal. 忽然间来了一只大熊，把这个小孩带走，就带回去他的熊的窝里，乃是处在一个高山顶上。 Maka orang-orang berdatangan berkumpul di kaki bukit itu. 那么好多人就是聚在山脚下， Sementara bayi itu berada di atas, di tinggi sekali. 然而这个小婴孩则是在高山顶上， Sang 非常高地 bayi 方。 menangis dengan keras. 那么小婴孩哭得很厉害。 Seakan-akan tidak mendengar akan tangisan sang bayi, sang beruang itu tampak tidur pulas beberapa meter daripada bayi. 那么距离小婴孩几米的距离，这个熊却睡得很甜，仿佛没有听到小孩的哭泣声。 Melihat itu ada seorang pemuda yang bertubuh atletis yang kuat mencoba menolong dengan menaiki akan bukit yang terjal itu. 一位具备有健壮的身材的年轻人，他开始往山上爬。 Tetapi sudah karena terlalu terjal, maka ia menyerah. 因为山非常的斜，然而这个年轻人就放弃了爬山的意念。 Seorang yang lain, 另外一个人
mantan tentara 也是一个退休的军人， coba memanjat. 他也开始向往上爬。 Tetapi saudara, 可是 bukit itu memang terlalu terjal. 山是非常的陡，非常的斜。 Sampai beberapa kali ia tergelincir dan akhirnya dia menyerah juga. 这个退休军人也是几番的跌倒摔倒，最后他也放弃了爬山的念头。 Di saat-saat yang genting, di saat-saat yang menegangkan itu, saudara. 在非常紧急紧要的关头的时候， Tiba-tiba tampil seorang wanita yang dengan segera menaiki bukit terjal itu. 忽然有一位女人是非常快就爬上去了。 Wanita itu beberapa kali terpleset 虽然这个女人几次滑倒， karena terjalnya tebing itu. 因为这个山壁是非常的陡峭。 Orang-orang di bawah yang menontonnya sampai menahan nafasnya, saudara, ketika beberapa kali kakinya tergelincir. 在山脚下围观的人是屡次屏住气息，看着这个女人几次的滑倒。 Tetapi ia tidak menyerah. 可是这位女人却不因此而放弃。 Dengan susah payah, meskipun lambat, dia terus merangkak menuju ke puncak bukit. 尽管是千辛万苦，还是缓慢的向山顶爬去。 Walaupun tangannya lecet, kakinya lecet, saudara. 尽管手脚都被擦伤了， Dia tidak menyerah. 他依然不放弃。 Akhirnya dia berhasil sampai di puncak bukit. 最终，他到了最高山峰， Maka dia cepat-cepat meraih sang bayi 赶快他拿抱了那个小孩婴孩， supaya tidak membangunkan sang beruang. 好害怕叫醒了这大熊。 Kemudian dia mengikat erat-erat bayi itu di punggungnya. 他把小婴孩就紧紧的捆在他的背上， Dan dengan hati-hati dia turun, saudara. 小心的他下山 Waktu 了。 turun, 当他下山的时候， beberapa kali dia hampir dia tergelincir. 有几回他差点滑倒了， Tetapi akhirnya 可是最终 dia berhasil turun dengan selamat bersama dengan bayi dalam gendongannya. 他安然无恙的到山底脚下了。 Meskipun untuk itu harus dibayar dengan lecet dan kulitnya sampai terkelupas. 尽管他必须付上的代价就是手和腿的皮擦伤了。 Seluruh penonton bernapas lega, saudara. 所有的观众可是放下心头的一块 Dan 石头。 sontak tanpa disuruh sama-sama bertepuk tangan. 那么大家在不约而同就拍手、鼓掌、喝彩。 Siapakah wanita itu, saudara? 那么这位女人到底是谁呢？ Kita pasti bisa menebaknya, bukan? 我们当然能够猜出来， Betul, dia adalah 确 mama dari sang 实， bayi. 确实这是小婴孩的母亲。 Apa yang menyelamatkan bayinya? 那么是什么让能够拯救这个小婴 Apa, saudara? 孩？是什么呢？ Kasihnya kepada sang bayi. 是对这个小婴孩的一颗爱心。 Kasih mampu mengubah seorang wanita yang lemah menjadi kuat, bahkan lebih kuat daripada seorang pemuda, lebih kuat dari mantan tentara. 一颗爱心能够改变一位软弱无力的女人，胜过强壮的青年人，胜过退休军人。 Kekuatan apakah yang menyebabkan anak Allah rela turun ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan rela mati 凭着什么？ menggantikan saudara dan saya karena 凭着 dosa-dosa 什么 kita. 力量和父神的爱子到此乐生来到这个世界上为你和我使命了？是凭着什么呢？ Kekuatan apa, saudara? 凭着什么力量？ Tidak ada jawaban lain selain karena kasihnya. 没有别的答案，唯一的答案就是爱心。 Jelas di sini Alkitab menyatakan 圣经非常 kekuatan yang terbesar itu adalah kasih. 圣经非常明确的告知我们，就是最大的爱，最大的力量乃是爱心。 Dan sadarkah kita, saudara, bahwa setiap orang diciptakan memiliki kasih itu? 就什么姐妹们，是我们全然意识到，所有的人被造人都具有爱心， Allah adalah kasih. 因为神是爱心。 Maka dia menciptakan saudara dan saya memiliki kasih itu di 因 dalam 此 diri 神 kita. 创造你和我，在我内心里头也有神的爱心。 Yang menjadi pertanyaan, 其答案问答是： jikalau setiap orang memiliki kasih di dalam dirinya, 若说每一个人的内心里头都有一颗爱心的话， mengapa tidak semua orang bahagia dalam hidupnya? 那么为什么不是每一个人都感到幸福呢？ Kalau saudara dan saya diciptakan punya kasih, saudara, 若说这说什么你被造的已经具有了爱心的话， tetapi kenapa lebih banyak orang yang hidupnya menderita, tidak bahagia? 为什么更多人活在遭难困苦中失去了幸福？
Jika semua orang diciptakan dengan kasih di dalam dirinya, 他说每一个人是以着爱心来创造出来的、制造出来的。 mengapa realitasnya kita lebih sering mengalami kebencian? 可是，在现实生活，我们更多经历到一切的仇 Kita 恨 mengalami 斗争 perselisihan, 我经历了一些纷争、 pertengkaran, fitnahan, 纷争、诽谤、 pengkhianatan, 背 persekongkolan, 叛、阴谋、 kesombongan, 自负、高傲， dan berbagai macam kejahatan lainnya. 还有各种各样的邪意、恶念。 Daripada kita mengalami kondisi shalom, kondisi damai sejahtera yang kekal. 为了更胜过我们那个激烈平安、那个永恒喜乐的平安， Mengapa saudara? 为何呢，弟兄姊妹？ Bukankah seharusnya kalau kita ciptakan ada kasih? 岂不是我们以爱心神有爱心造出了我们吗？ Harusnya setiap orang tidak kesulitan untuk menyatakan kasih dan Lihat, dunia akan ingat, penuh dengan kedamaian. 理所应该的，每一个人都没有困难的去把爱心表达出来。 Mengapa saudara? 为何，弟兄姊妹？ Jawabannya ada dalam Alkitab. 答案只有在圣经里头。 Mari kita bandingkan dua bagian Alkitab ini. 我们一起看两处经文， Matius 22 ayat 37 sampai 39 dan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 yang tadi kita baca. 在马太福音22章， Saya akan bacakan saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Terjemahkan dulu 或者是 bahasa 尽 Mandarin. 心、尽性、尽意的爱主，这是首要的；其次也是相反，是爱人如此，爱人如己。 Lalu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 tadi sudah dibaca, saya akan baca lagi. Saudara perhatikan yang saya berikan warna merah, saudara. 地保太后书 Ketahuilah 以红色的 bahwa pada hari-hari 好的 terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba atau mencintai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. 你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、棒毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自悦，性情暴凶，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神。 Dua bagian kitab suci ini sama-sama mencatat kalimat manusia mencintai atau manusia mengasihi. 那两处经文是深深记载着人爱人如此。 Tetapi saudara yang menjadi perbedaan adalah dalam bagian perikop yang pertama Matius pasal 22 那么，成为我们一同来看的，是在马太福音第22章， yang dikenal sebagai hukum yang terutama. 就是首要到第一个， Yang menjadi objek kasih adalah Allah dan sesama manusia. 成为我们的爱的对象就是神和人。 Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 神吩咐或者命令我们要爱神并爱人， Ini perintah utama yang harus kita jalankan. 这是首要的，我们必须遵行的。 Tetapi saudara, 可是弟兄姊妹们， ketika kasih itu ditujukan kepada objek lain selain Allah dan sesama, 可是当这个爱心也针对取代的目标不再是神和人的时候， maka kasih yang ditujukan kepada objek yang salah itu Nama- akan memiliki kuasa yang merusak, yang menghancurkan. 若是这个爱心所针对的目标是错误的方向，那么即将产生引起破坏性的。 Dalam perikop yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga, 那么在第二处经文就在提摩太后书3章1到4节， Paulus menubuatkan keadaan manusia di akhir zaman. 使徒保罗在预言这是末后的日子。 Paulus mengingatkan kita, 使徒保罗在提醒我们， ketika manusia mencintai diri sendiri, Tang- mencintai uang dan mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah, apa yang terjadi 那 saudara? 么在人在只顾自己贪爱钱财的时候，在只顾自己的欲望的时候，即将发生哪些事？ Yang terjadi adalah segala kejahatan yang diapit kedua ayat itu, ayat 2 dan ayat 4 di antaranya itu sudah kejahatan yang terjadi ketika manusia mencintai dirinya sendiri, mencintai uang dan mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah. 这当人之倘若只顾自己、只爱钱财、只顾自己的欲的时候，即将产生的一系列的坏的后果，就是在
2节和3节中。 Ketika kuasa yang terbesar yaitu kasih ditujukan kepada objek yang salah, saudara. 当最大的能力，但是其目标方向已经针对在错误的目标或方向的时候， Ketika kasih ditujukan kepada diri sendiri, kepada uang, kepada hawa nafsu, bukan kepada Allah. 当这个爱心只是顾自己、爱自己、爱钱财、爱自己的肉欲的时候，不再是爱神的时候， Maka yang terjadi, Di jam dunia kuasa, saudara. dipenuhi dengan manusia-manusia dengan sifat apa, saudara? 那么即将这个世界上充满这些拥有、具备有各种人性的人， Pembual, 就是一些 menyombongkan diri, 狂傲、 pemfitnah, 回谤、 pemberontak terhadap keluarga, 违背父母家庭、 tidak tahu terima kasih, 忘恩负义， tidak peduli agama, 不再有心不圣 tidak 洁， tahu mengasihi, 不再有亲情， tidak mau berdamai, 不要再有结 sukanya 怨， menjelekkan orang, 就喜爱谗 suka 言， mengkhianat, 只是爱背 tidak 逆， berpikir panjang, 没有在思考远力， sok tahu. 一扯 Semuanya ada 15 perbuatan jahat. 有15个的这个是恶念和邪意， Saudara, inilah yang dinubuatkan Rasul Paulus di zaman akhir. 就是在末后即将发生的有使徒保罗的预言， Dan itulah zaman kita. 这个就是当今这个末世时代， Inilah arus budaya dunia di zaman kita. 这就是当今世界的潮流洪流， Semua yang dikatakan di sini, saudara. 一切都有在圣经里记得 Pembual, 清楚。 penyombongan diri, pemfitnah, 自夸、狂傲、回谤、 memberontak, 惨 tidak 谤 tahu terima kasih, dan 背逆 seterusnya. 不忘恩负义， tidak dapat mengekang diri, 不能够制约， suka mengkhianat, sok tahu. 总是说谗言，自以聪明。 Semua yang dikatakan di sini 这一切都有在圣经记载， itu ada dan terjadi di sekeliling kita, bukan? 这一切都在我们周遭存在并发生了。 Ketika kasih ditujukan pada objek yang salah, 当这个爱心针对朝向、冲向错误的方向的时候， maka yang terjadi kerusakan besar dan kecelakaan besar melanda umat manusia. 因此即将产生出大的灾害、大的破坏临到人类。 Oleh sebab itulah, saudara, Alkitab melarang kita untuk menjadikan diri sendiri sebagai objek kasih. 因此，神告诉我们，爱自己，把自己本身成为爱的目标。 Mencintai diri sendiri disebut egoisme, saudara. 专顾自己就是自私。 Betapa mudah sekali kita jatuh dalam dosa ego yang tinggi, saudara. 我们轻易的陷在自私的罪坑里。 Kita seringkali seperti Lameh, saudara. 我们不少时候好 Kalau 像 kau baik-baik pada saya akan bisa lebih baik kepada 你 engkau. 待我好，我更善待你； Tapi kalau kau jahat kepada saya balas 7 kali lebih 你 jahat. 对我不好，我更恶待你。 Itu 以 bukan 恶 murid, 报恶， itu bukan murid Tuhan Yesus, itu Saya muridnya bosan. Lameh dalam perjanjian 不 lama. 是耶稣的门徒，是亚拉 Dan banyak orang punya 门徒 prinsip seperti itu, saudara. 有许多人具备有 Ketika 这个原 egonya 则。 tersentil sedikit, wah betapa dia 15 kejahatan itu langsung 当 ada dalam 他的 hatinya. 自我自私的灵意被触碰到，那么这个15种的各种的邪意行为都会出来。 Dan banyak kelemahan pria adalah pada egonya, saudara. 许多的男士们、弟兄们 Hati-hati, 就是 saudara. 自私， Setan tahu kelemahan kita. 缺或自私、尽情流利。 Waktu kita lebih mencintai ego kita, 当我们在爱我们的自 maka 我的时 setan 候， akan menguasai hati kita. 15 kejahatan itu langsung numpuk di dalam hati kita penuh. 那么15个的邪意行为都是这样管束我们、充斥我们的内心。 Alkitab melarang menjadikan diri sendiri sebagai objek kasih. 圣经清楚的禁止我们自我成为爱的中心、爱的目标。 Tetapi banyak pengajar, banyak motivator pengembangan diri 许多教学，许多就是鼓励者， yang mengajarkan kalau ingin sukses, ingin bahagia, maka kasihlah, cintailah dirimu sendiri. 这样是闯这条路成功这条路能够行得通，必须先爱自己、自我。 Saudara, memang kita tidak boleh membenci diri sendiri. 弟兄姊妹，确实我们不能够憎恨 Yesus 自 tidak pernah 己。 mengatakan cintai dirimu seperti engkau mencintai orang lain, bukan. 耶稣没说你爱自己，好像爱别人。 Yesus mengatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu 那 sendiri. 说耶稣却教导我们，吩咐我们爱人如此。 Fokusnya bukan pada diri, 那么这个 sendiri 起焦点、重心点不再是自己， tetapi kepada Allah, kepada sesama. 乃是彼此，就是所有的人。 Saudara, ketika kita mencintai diri kita sendiri, 弟兄姊妹，当我们爱自己的时候， jelas hal ini salah dan bertentangan dengan Alkitab. 并且这个是错误的是，原以圣经的教导是背道而驰。 Mengapa
Saudara, demikian saudara. 弟兄姊妹，为何会这样 Kita 呢？ sering bertanya, kenapa rumah tangga saya tidak bisa damai? 为什么说我的家庭失去了和睦？ Kenapa lingkungan pekerjaan saya penuh dengan perselisihan, penuh dengan kompetisi yang tidak sehat? 为什么在职场的周遭都是充满竞争，充满一些不健康的竞争呢？ Karena masing-masing menjadikan dirinya objek sasaran cintanya. 因为各自把自我成为他各自的爱心的目标和方向， Karena masing-masing egoisme. Saudara. 因为各自都是非常的自私。 Saudara, Alkitab dengan jelas menubuatkan, jikalau manusia mencintai diri sendiri, maka yang dihasilkan pada akhirnya ada 15 perbuatan 圣经非 jahat. 常的意识驱使教导我们，到时候我们已经只专顾自己，即将产生15种的恶意、恶念和行为。 Yang kedua, saudara, 第二点是， Alkitab juga melarang kita menjadikan uang dan materi sebagai sasaran cinta kasih kita. 圣经教导不要说把钱财成为我们爱心的目标或者方向。 Materi dosa atau tidak, saudara? 那么 Materi jahat atau tidak, saudara? 物质是犯罪吗？物质是邪恶吗？ Uang dosa atau tidak, saudara? 金钱是邪恶犯罪 Uang 吗？ jahat atau tidak, saudara? 跟圣经是邪恶的吗？ Saudara, materi bukan dosa, 弟兄 materi 姊妹 bukan jahat. 物质并非犯罪，物质也并非邪恶。 Uang bukan dosa, uang bukan jahat, saudara. 金钱并不是邪恶，也并非是犯罪。 Ada yang punya saudara pemahaman pada zaman Paulus bahkan sampai zaman sekarang yang materi itu adalah jahat, yang suci adalah roh. 有些人有这种理解呢，这些物质都是犯罪的，那么圣洁的就是我们的灵。 Itu yang ditentang oleh Paulus, saudara. 这是也使徒保罗所 Karena tidak 同意 sesuai 的， dengan ajaran Tuhan. 因为不符合神的教导。 Saudara, materi bukan dosa, 弟兄姊妹， Jasmani 物 bukan 质 dosa 并不会邪恶， Uang 我们肉 bukan 体 dosa， 也不会 saudara 邪恶，金钱也不是邪恶。 tetapi mencintai uang itulah yang dosa. 那么爱钱是犯罪的，就是 Saudara, 弟兄姊妹们， seorang bernama Robert T. Kiyosaki, 一位叫 Robert Day Kiyosaki， bukunya pernah bestseller, saudara. 那么他的书是成为畅销的书 Waktu 本。 saya masih muda, 当我还在年轻时候， dia mengarang buku lagi tidak selaris daripada buku pertamanya. 那么当时其他的书没有像这本书那么畅销。 Bukunya berjudul Rich Dad Poor Dad. Bapak kaya, bapak miskin. 那么他的 Mau 书题 pilih 目是 mana？ 父亲 kata dia 父亲穷的， Rich Dad 那么 karena dia 要选择哪一个？ dia mengatakan akar segala kejahatan itu bukan cinta uang, kata dia. 他说邪恶的根源并非说爱财， Hanya poor dad, bapak yang miskin yang mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. 唯有贫穷的父亲说，那么邪恶的罪的全点就是爱财。 Tapi rich dad, ya, bapak yang kedua mengatakan akar segala kejahatan adalah kurang uang. 那么第二个是父亲说到说，一切的罪恶的全源根源就是因为缺乏金钱。 Dia mengatakan kenapa itu merampok mencuri karena kurang uang. 为什么他抢劫有偷盗，就是因为他缺钱。 Maka sampai dia melakukan kejahatan, maka akar kejahatan itu adalah kurang uang. 因为他是犯罪恶行，就是因为他缺钱。 Maka dalam hidup jangan sampai kurang uang. 意思在生活里头不要缺钱， Kau harusnya mencintai uang, Wah, mengejar uang. 爱钱追钱。 Maka tidak akan ada lagi kejahatan. Kalau semuanya kaya, tidak akan lagi 若是 ada lagi 大家 kejahatan. 都富有，就再也没有犯罪和恶行。 Robert T. Kiyosaki mengatakan akar segala kejahatan adalah kurang uang. Robert Descartes 说到是一切的罪恶的根源是乃是缺钱。 Alkitab mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. 那么圣经说到一切罪恶的根源乃是爱财。 Saudara percaya yang mana? 弟兄姊妹，你相信哪 Yang 一 mana 个？ saudara percayai? 你信哪一个？ Saya percaya apa kata Alkitab. 我相信圣经里说到， Karena itu ada firman Allah. 因为是神的话语。 Siapa yang korupsi, saudara? 谁贪污了？ Bukan orang yang miskin. 不是贫穷的 Yang 人， miskin mungkin korupsi, saudara, korupsinya kecil-kecilan. 贫穷的是贪一丁点的事。 Ya, ngambil parkir tapi tidak ada kaca parkir. Parkirnya parkir apa? Liar. 那个停 Kecil. 停尸师傅没给我发票，这是也是一个贪污。 Tetapi yang orang yang sudah punya duit, 可是那些已经 korupsinya gede-gedean. 有财富人贪的很多。 Justru yang korupsi adalah orang yang bukannya tidak punya uang, yang sudah punya banyak uang. 贪污并不是贫穷，乃是富有的人， Tetapi mereka mencintai uang. 因为他们爱财， Itulah dosa. 这就是犯罪了。 Tetapi banyak orang yang begitu terbuai dengan kecintanya kepada uang sampai rela mengorbankan waktunya, 因为有许多人因为爱财，甚至牺牲了他宝贵的时间， rela mengorbankan sukacitanya, 也甘愿把他的喜爱，也甘心 rela 放弃， mengorbankan masa mudanya, 也甘心放弃了他的青春， rela mengorbankan kesehatannya, 甘心放弃了他的健康， bahkan hari-hari sabatnya. 甚至主日
bahkan waktu-waktu ibadahnya 甚至敬拜的那片 demi 刻， apa? 为了 Demi 钱， mengejar sang dewa Mamon, yaitu uang dan materi. 为了追逐马门神，就是物资和金钱， Ini sungguh menyesatkan, saudara. 这个是非 Saya 常让 melihat 人迷惑 betapa 的。 banyak orang yang hidupnya sia-sia. 因此，他或者是摆活的， Sejak muda kerja keras, saudara, mengorbankan segalanya untuk bisa menumpu uang 从 sebanyak-banyaknya. 年轻打拼，为了争着更多的财富， Sehingga seumur hidup dia tidak pernah mengalami kedamaian, tidak mengalami sukacita karena penuh dengan kecemasan. 因为一生一世就充满焦虑不安，从未尝试过享有过真正的喜乐和平 Dan 安。 waktu tua, 当年迈 Tuhan 的时候， kasih berbagai macam penyakit. 神让准许身上得了许多疾病， Sehingga menjadi langganan keluar masuk rumah sakit di luar negeri. 那么他在国外进出医院，成为医院 Hasil 的 kerja 常客。 kerasnya hanya untuk disetor kepada rumah sakit, kepada dokter di sana. 他所挣的钱就是为了在交医生、大夫和医院， Sampai habis dia tidak pernah menikmati dengan baik akan hasil 直到 keras. 他生命最终，他从未尝试过享有过真正的平安。 Sia-sia, saudara. 那么他或者不是摆活了吗？ Karena seumur hidup yang dia sembah adalah dewa Mamon. 因为他是终身所追逐的就是金钱。 Alkitab melarang kita menjadikan uang dan materi sebagai sasaran cinta kasih kita. 那么圣经说，我们把这个物质爱成为我们爱人的渠道。 Yang ketiga, saudara, 第三点， Alkitab juga melarang kita untuk menjadikan hawa nafsu, kesenangan itu sebagai tujuan hidup kita. 甚至要我们 Sasaran cinta kasih kita. 不要把我们的爱心，这是针对我们的一些的私欲。 Hedonisme itu dari kata bahasa Yunani hedone dan isme. Hedone artinya kesenangan, isme artinya paham atau ajaran. 黑德是来自希腊文，是黑德享受，意思呢是主义、享受主义、享乐主义。 Jadi arti umum hedonisme adalah kenikmatan atau kesenangan sebagai tujuan hidup 那 manusia. 么这个享乐、享受主义就成为我生命的终点。 Mengapa engkau hidup? 为什么得活着？ Hidup jangan cari susah-susah lah. 活着不要去 Jangan 找 cari 一些 kesusahan. 辛苦的事， Tapi 烦 hidup 恼 itu 的事 cari kesenangan. Yang paling penting cari kejar kesenangan. 去寻找一些欢心的事，最重要的是寻找一些欢心喜乐的事。 Dan fenomena hedonisme bisa terlihat, saudara, 这种 dalam 享乐 pola 主 hidup sehari-hari. 享乐主义，可在咱们日常生活看到一种景象， Berlomba-lomba untuk hidup bermewah-mewah. 大家追逐过着堂 Berfoya-foya 皇或者逍遥自在的生活， Konsumerisme. 非常具有消费性的 Itu 极 nanti 大 akan 消费主义。 konsumerisme akan dibahas dalam pertemuan ke hati, saudara. 那么在我们关怀主的要即将讨论这个消费者消费主义的形式。 Shopping banyak barang yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. 我们购物去在商场购物，必须说购买一些我需要的东西。 Nongkrong, saudara, tiap malam di klub-klub malam sampai kehidupan seks bebas. 那么在酒吧、夜吧里，在谈论聊天，知道一些犯了一些性自由的罪恶。 Yang penting senang, 最主要是欢乐， tetapi tidak melanggar hukum. 没有违法。 Saudara, sebetulnya ide bahwa kehidupan itu hanya satu kali, maka harus dinikmati semaksimal mungkin, itu dipopulerkan oleh seorang filsuf Yunani lebih daripada 2.300 tahun yang lalu. 2300年前，有一位希腊人哲学家就说到，就是今朝有酒今朝醉。 Yaitu oleh Epicurus. Epicurus. Ya, ajaran ini terus berlanjut sampai kepada zaman 其 kita, zaman 教导 modern. 直到如今流传至今， Nah, sampai zaman sekarang itu 得到这个时代。 ajaran ini muncul dan perkembangannya dikenal dengan hedonisme. Ini bidatnya Epicurus, namanya hedonisme. 那这个发展就是成为现在这社会的 hedonism， 的享乐主义、享受。 Epicurianisme pun sudah sesat, ini lebih lagi sesat lagi. 那么这个在 Epicurus 也是一个迷乱人心的教学。 Jadi pada dasarnya hedonisme terjadi ketika kasih itu ditujukan untuk pemuasan keinginan nafsu diri sendiri. 那么享乐主义是源自当一切的爱心只是针对冲向能够满足自我的欲望。 Alkitab sangat mengutuk kasih yang ditujukan kepada pemuasan keinginan nafsu diri sendiri. 甚至说我们要需要自己的爱心，不是要制约。 Tetapi banyak pengajar, 可是许多的教 banyak 学， guru sesat 许多让人迷 yang 惑的 mengajarkan 教导我们， kalau ingin lepas daripada stres dan hidupnya menjadi bahagia, jangan halangi segala keinginanmu, jangan halangi emosimu. 不要拦住你的欲望，不要拦住你的情绪，为了缓解你的压力。 Kalau mau marah jangan disimpan, keluarkan saja. 要发脾气就发泄出来。
Dia lupa ketika dia marah dia keluarkan, dia sudah menyakiti hati orang yang dia 他 marahi. Saudara. 忘了他发脾气的时候，他就发泄出来，他已经伤痛了别人的心。 Kalau ingin kesenangan hidup, jangan dicegah-cegah, lakukan saja, nikmati hidupmu 然后是 sebelum engkau 然后 mati. 是自我的喜乐，你不要去约束，不要去拦阻，你好好的享受，直到你生命结束。 Saudara, orang-orang yang memiliki prinsip hidup, bagaimana bisa menikmati kesenangan dari apa yang diperolehnya, saudara, tidak penting apakah itu baik atau buruk. 这些人，即便是研制是我们如何去享受并且享有的，不论它是好的还是坏的， Tidak penting nanti menjadi masalah atau tidak dalam hidupnya. 不在乎重要之后会成问题或者不成问题。 Yang penting selama aku masih hidup, aku puas, aku 是 disenangkan olehnya. 很重要的时候，我活着的时候，我感到无比的满足。 Orang yang berpikir bahwa hidupnya akan bahagia dengan mengejar kesenangan dan kenikmatan duniawi. 一个人想到他要真正喜乐，就是为了不停的追逐这些的诗意，追逐这些的这个喜乐。 Saudara, ini sangat menyesatkan. 弟兄姊妹，这是非常搅 Kurang 乱民心 lebih 人心 lebih 的。 daripada 3000 tahun yang lalu, saudara. 3000多年前， Raja Salomo, waktu dia Salomo. sudah tua, dia menuliskan kitab pengkhotbah. 撒罗摩在年迈时候，他在正言书写道， Maka ketika dia sudah lanjut usia, dia tuliskan kitab pengkhotbah, saudara, dia bicara tentang hidup. 他那时候他谈到关乎人生的时候， Maka dia mengadakan observasi tentang hidup. 他对人生做一个观察后， Dalam tulisannya, saudara, dia mengatakan demikian salah satunya. 他这么说道。 Itu saya khotbahkan tiap hari Rabu, kebaktian 2 Rabu, saudara ya. Itu dari 36 seri, jadi 3 tahun butuh waktunya untuk menyelesaikan eksposisi kitab pengkhotbah. 长达3年时间，我们一起来探讨这一段。 Kalau saudara ingin merenungkan hidup saudara bersama Salomo, hadir dalam kebaktian 2 Rabu. 也请介绍弟兄姊妹们必须勤奋的参加的晚祷会 Dia。mengatakan, aku tidak menghalangi apapun mataku, panca inderaku dari apapun yang aku inginkan. 不是去拦阻我眼睛所一切我所需要的东西。 Makan apapun aku bisa 我 datangkan. 吃什么都能， Biduan-biduan, penari-penari, 一切的歌手、 apa yang 明 diinginkan 星， manusia, 人所需要的， bahkan 遗忘 banyak 的 gundik, saudara. 都也可以。 Itu dia istri dan gurihnya 1000, saudara. 300 tambah juta, 1000, saudara. 许多的Bayangkan 并非等上千的、成百上千的， 1 tahun cuma ada 365 hari, saudara. 一年只 Ini 有 gundi dan istrinya 1000, saudara. 365日，它有的非都超过1000了。 Kalau tiap istri dan gurih 1 malam 1 butuh 3 tahun, 那么 bayangkan. 如果说一个晚上一个非共聚一晚，往往需要长达3年 Dia 多的 membuat 时间。 taman-taman, dia perbaiki seperti Taman Eden. 他把他的院子修成如同鱼店眼般的美丽， Tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. 可是在里头没有他的 Dia 主 mampu, tidak 人。 mampu, dia raja yang besar. 他是一个 Dia 君王， kekayaan luar biasa untuk 7 turunan tidak akan habis. 那么7代人也吃不光、花不 Dia 光的 punya 钱， kuasa besar, saudara. 他有非常大的权势。 Tetapi kemudian dia mengatakan, 之后他说道， semuanya sia-sia seperti menjaring angin. 一切都是如捕风捉影， Maka jelas 非常明确的。 hedonisme itu menyesatkan dan membawa kepada kesia-siaan hidup. 享乐主义是误导我们朝向枉然徒劳的人生。 Dan inilah budaya dunia yang sedang melanda zaman kita. 这个就是世俗的文化在临到我们身上。 Ketika kuasa terbesar yaitu kasih ditujukan kepada objek yang salah, maka yang terjadi kerusakan besar dan kecelakaan besar melanda umat manusia. 当天底下最大的力量乃是爱心，但是已经朝着错的方向，即将带来产生对人类无比的破坏和无比的伤害。 Sebaliknya Alkitab mengajarkan 反而圣经教导我们， kasih harus ditujukan kepada objek yang benar yaitu kepada Allah dan 爱 sesama. 心必须朝向正确的爱心，就是神。 Kita diajarkan 10 hukum yaitu 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 dan Ulangan pasal 5. 在创世纪20章，还有士命记第5章， Perintah apa di situ, Saudara? 那神的吩咐诫命 Hukum 是什么？ 1 sampai dengan hukum keempat. 那么第1到第4点， Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 除了我以 Jangan 外， membuat bagi 不可 patung yang 雕 menyerupai 刻 apapun. 其他的偶像， Jangan menyebut nama Tuhan 不 Allahmu 可 dengan 妄 sia-sia. 称耶和华上帝的名， Kuduskan hari Sabat. 要圣日 Hukum 主日会圣日， 1 sampai 4 mengatur relasi kita dengan Tuhan. 这是关乎我们人与神的该具有的良好的关系。
Hukum kelima, 到第二个， hormatilah ayahmu dan ibumu. 孝敬的父 Jangan 母， membunuh, 不可 jangan 奸杀 berzina, 人、奸淫， jangan mencuri, 不可偷 jangan 取， mengucapkan salih dusta, 不可做假 jangan 见证， mengingini milik 不可 sesamamu. 拥有其他人的仆卑奴隶。 Itu relasi dengan sesama. 这是人与人那个平衡的关系， Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 爱神、爱人如己、爱彼此。 Doa Bapa kami, saudara, 我们的主导文 yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 9 在马太 sampai 福音6章 13. 9章第4条，现在登山宝训手， Pada intinya berisi 核心点。 relasi dengan Tuhan dan sesama. 就是以神与人的关系， Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 爱人、爱神、爱人。 Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah 我 kehendakmu. 在天上赋予愿人的名存圣， Dan seterusnya 愿 kita 你国 hafal. 降临。都知道我们已经滚瓜烂熟的， Lalu khotbah di bukit, saudara. 然后耶稣在 8 登 ucapan 山宝训。 bahagia. Di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. 在马太福音5章有记载是八福， Ucapan bahagia pertama sampai 4 mengatur relasi dengan Tuhan. 那么第福到第4福就是关于人与神的关系。 Ucapan kelima sampai dengan ke-8 relasi dengan sesama. 第5到第8是人与人的关系。 Sekali lagi Alkitab mengajarkan perintah-perintah yang penting itu berisi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. 圣经的记载，圣经的吩咐命令，一切都是包含爱神和爱人的诫命。 Semuanya mengasihi Tuhan 这 dan 一切 mengasihi sesama. 所有的都是爱神和爱人。 Tahun ini tema gereja kita mengasihi Tuhan lebih dalam. 今年我们的总堂的教会的总年的主题就是爱神更深， Deeper in love. 更深的爱主。 Tahun depan tema kita mengasihi sesama lebih sungguh. 那么明年我们说更真诚的爱我们的爱 Dan 人。 tahun ketiga mengasihi gerejanya. 第三年是爱教会。 Sebenarnya bukan hanya 1-2 tahun saja, saudara. 然后我并不是说1-2年而已， Tetapi seluruh hidup kita terus belajar bagaimana hidup mencintai Tuhan. saudara. 乃是我们整个生命不断的学习如何这个真诚的爱我们的主。 Sehingga semakin lama biarlah hidup kita menjadi semakin cintanya kepada Tuhan lebih dalam 因 lagi. 此，随着时光的推移，我们更灼热爱主更深， Seumur hidup cinta Tuhan. 一生一世爱主。 Henok adalah orang yang berjalan bersama Tuhan, yang cinta Tuhan sehingga tidak mengalami kematian, diangkat, 挪 saudara. 亚是一组同行的人，以致他没有经历死亡，由神把他带上去。 Henok adalah keturunan ke-7 daripada Adam. 然后是亚当的第7代的第后裔， Saya rindu, saudara. 我非常的渴慕。 Biarlah nanti jemaat GKI Citra Garden 当然，我们的其他堂会的会友们 dikenal bukan karena hal-hal duniawi. 不被认识，不是说那个俗世的方面， Dikenal bukan karena pencapaian dan kesuksesan materi, saudara. 被认识、被认可，并不是说我们达到的成就， Tetapi dikenal menjadi jemaat yang cinta kepada Tuhan. 被认识并被认可是成为爱主的信徒们 Biarlah。saudara dikenal sebagai papa yang cinta Tuhan, mama yang cinta Tuhan. 你被认识、被认知、被认可，是成为一个爱儿女、爱神、爱儿女的父母亲。 Suami yang cinta Tuhan, istri yang cinta Tuhan. 那么，爱着神的丈夫，爱神的妻子， Orang tua yang cinta Tuhan. 爱神的父母亲， Anak-anak yang cinta Tuhan. 爱神的子女们， Oma dan opa yang cinta Tuhan. 当年老长辈、爷爷奶奶、爸爸、奶奶都爱神， Pengusaha yang cinta Tuhan. 都是一个商业人士，爱神的商业。 Karyawan yang cinta Tuhan. 职场的人士是爱主的人士， Profesional yang cinta 一 Tuhan. 个爱神的专业人士， Pekerja yang cinta Tuhan. 一个与爱神的员工， Aktivis yang cinta 一 Tuhan. 个非常热心的活动的爱神的信徒们，爱手 Penatua majelis yang cinta Tuhan. 长老、执事也是爱神的， Hamba Tuhan yang cinta Tuhan. 同时爱主的仆人， Orang-orang yang cinta Tuhan. 就是爱主的人， Jemaat yang cinta Tuhan. 爱主的信徒们。 Saudara ingin dikenal sebagai apa, saudara? 弟兄姊妹，你被认知、被认可成什么了？ Tuhan ingin mengenal saudara sebagai apa? 神想知道你什么呢？ Kita lahir di dalam dunia tidak membawa apa-apa. 我们来到这个世界上是 Walaupun 空手 inginnya apa? 而 Inginnya 来， meraih seluruh isi dunia. 我们空手而来到这个世界上。 Makanya kalau bayi lahir itu menggenggam. 然而小 Genggam 小孩出生时候， Saya masuk dalam dunia, saya ingin meraih, akan mengambil, akan menerima apapun yang dalam dunia menjadi dalam genggaman saya. 婴孩诞生时候紧握拳头，就是他来到这世界上要紧握、要握住、要追逐世上的一切东西。 Tetapi waktu orang meninggal dunia, saudara, 一旦一个人离 dia 开 tidak 人 bisa 间时候， menggenggam lagi, dia lepas. 他不再能紧握着，他双手松开， Apapun yang sudah dia dapatkan selama di dunia, dia tidak bisa bawa. Dia 在世上所得到的一切财宝都没办法握住了。
Saudara, maukah kita dikenal sebagai orang-orang yang cinta Tuhan? Saudara? 就说什么？是否我们要被众人认知是一个爱主的人嘛？ Dan Tuhan berjanji, 神 siapa 应许， siapa yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. 所以爱主的是乃被神 Saudara, 知道的。 kosakata dikenal itu adalah hubungan relasi yang intim sekali. Saudara. 知道这个词语需要一个非常密切的关系。 Dalam perjanjian lama, Adam mengenal Hawa. 旧约亚当是认识了夏， Itu artinya Adam berhubungan suami istri dengan Hawa. 意思亚当与夏娃有着夫妻的关系。 Dalam Roma juga dikatakan 在罗马书， firman Tuhan, aku kata Allah, aku mengenal Yakub tetapi membenci Esau. 我也知道雅各，但是我不喜 Itu 欢 kata yang 以扫。 sama, Saudara. 对，同样的， Artinya hubungan relasi yang intim, bisa dikatakan memilih, bisa dikatakan mengasihi, bisa dikatakan mengenal. 选择爱并认识，都是离不开爱心。 Jadi Tuhan berjanji siapa yang mengasihi dia, 神曾应许 dia 谁爱主 dikenal 的， hubungan relasi yang intim dengan Tuhan, dengan engkau dengan Tuhan. 神你爱主的人，这个人与神的关系好，乃被神认识和知道。 1 Korintus 8 ayat 3. Namun orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. 哥林多前书8章3节说，一个人认识神的人被神知道。 Pada waktu tahta pengadilan Kristus, 那么在基 setiap 督的 orang 宝座 berdiri 上， secara pribadi di hadapan Kristus. 每一个人各自来到施恩座前， Maka Tuhan mengenal 神都认识 siapa 我 yang 们， mengasihi dia. 神认识 Orang 谁 yang mengenal 爱， Tuhan, 认识神的 Tuhan 人， kenal dia, 认识 dipersilakan bersama dengan dia dalam 认 kerajaannya 识 yang 的 kekal. 神，能够进入一同与主同席。 Tuhan tidak mengenalkan harta kita, kepandaian kita, pengalaman kita, saudara. 谁不在乎 pencapaian materi 不 kita. 在乎我们的财富，不在乎我们的才干，不在乎我们拥有的地位等。 Tapi firman Tuhan mengatakan, dia mengenal orang yang mengasihi dia. 神都还清楚说到，他知道他爱他的人。 Dan terakhir, saudara, 最终， Tuhan juga berjanji, siapa yang mengasihi dia dengan setia, Tuhan akan menjaganya. 那么神爱神的神，是应许神必保守他，眷顾 Mazmur 他。 31 ayat 24. Sekian. Kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Sekian. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. 那么世界上是有记载着爱神的神，神将爱他。那么现在高傲自负的人，神必要挫败他。 Saudara, Tuhan tahu menjaga orang-orang yang mengasihi dia. 神保守爱他的人。 Mungkin di dunia ini kita bisa membayar orang, 也许 memakai alat-alat keamanan menjaga diri kita. 也许这世界上，我们以钱能够买通他人，成为我们使用的工 Walaupun 具。 tidak pasti, saudara ya. Walaupun dijaga apapun bisa saja celaka melanda kita. 可是有人保守保安，可是也有可能灾祸会临到我们身上。 Bisa karena orang jahat, 也许可能是有坏人， bisa karena bencana alam, 可能是天灾， bisa karena kecelakaan. 也许是人祸。 Tetapi yang pasti, 可是一 setelah 定的是， kita tidak ada dalam dunia ini, 在这世界上没的， tidak ada satu orang pun sanggup menjaga kita. 没有一个任何人能够看顾我们、保护我们的， Kecuali dia yang adalah gembala jiwa dan gembala Surat hidup dan Ha. mati kita, Yesus Kristus. 就是他，我主耶稣是我们生命的牧者。 Dan Tuhan berjanji dia akan menjaga orang yang mengasihi dia. 神应许他比较爱护、保守他的圣名。 Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. 愿今天神的话语赐 Seumur 福这 hidup 个什么？ belajar mencintai Tuhan. 一生一世好好学习爱主， Sehingga dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan. 一生被认识、被认可，成为爱主的人。 Mari kita tundukkan kepala kita 我们 masuk 低 dalam 头 doa. 同心祷告。 Ya Tuhan, kami merenungkan akan firman-Mu. 主啊，我们好好的默想你的话语。 Siapakah kami ini sehingga Tuhan sampai mengenal kami? 主啊，我们到底是何人？你 Relasi 认 yang 识我 sangat 们， intim. 跟我们有这非常好的关系， Yaitu untuk 亲密关系。 orang-orang yang mengasihi Tuhan. 这是一切爱主的人。 Ajar kami Tuhan bagaimana mengasihi 主 Engkau. 啊，教导我们如何的爱你更深。 Tolong kami tidak menunjukkan yang lain sebagai sasaran kasih 帮 kami. 助我们不要成为别的成为我们爱心的目标。 Tolong kami tidak tergoda dengan arus budaya 帮 dunia 助我们不要被世俗所诱惑和 yang 引导。 menjadikan yang lain sebagai sasaran 因此 objek cinta 把 kasih kami. 别的目标、别的生活目标成为我们生命的目标。 Tapi fokuskan kami kembali kepada 让 Tuhan. 我们把焦点交在神身上， Kepada salib Kristus.
焦点交于在十字宝架上， Agar kami mampu Tuhan mengasihi Tuhan dengan lebih dalam 好 lagi. 让我得着能力更深一层的爱主。 Ya Tuhan, jagailah orang-orang yang Kau 主啊， kasih. 保守你的生命， Jagailah Tuhan jemaat yang Engkau kasih ini. 保守你爱的信徒们， Agar mereka mampu mengasihi Tuhan semakin dalam. 让他们逐日有能力更爱主，更 Sehingga 深 Engkau 一层。 menjagai hidup dan mati mereka. 主啊，保守我们的生命， Karena 一切 Engkau gembala bagi hidup maupun mati 主 kami 啊， semua. 你是我生命的牧者， Terima kasih 主 Bapa. 啊，感谢您， Terpujilah namamu. 颂赞归于 Demi nama 你， Yesus Kristus 光靠我主耶稣宝贵的名， kami 我 berdoa. 们如此祷告， Amin. 阿门。